Saya Siti Erna Natasha binti Muhammad Ahmad 22000861. Saya Fatin Najah binti Ahmad Zawawi 22000865. Saya Umi Anisyaira binti Rosdi 22000869. Saya Farah Erina Amira binti Barudin, nombor matrik 22000888. Saya Fatih Yumnina Biha binti Ahmad Nurizan, nombor matrik 22000889. Nama saya Nurul Izzah binti Abdul Rahim 22000908. Teknologi adalah pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk menjadikan sebuah alat, sistem dan tenaga. Manusia pula adalah makhluk yang mempunyai akal untuk berfikir. Perkembangan teknologi pada saat ini sangat pesat kerana memudahkan dan memanjakan manusia dalam menjalankan aktiviti kehidupan. Perkembangan teknologi baru merupakan simbol dari titik majunya peradaban manusia. Fenomena perkembangan teknologi dan manusia saat ini iaitu teknologi sebagai gaya hidup merupakan sebuah kiasan bagi manusia itu sendiri. Banyak dari manusia yang mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi pada saat ini banyak fungsinya untuk semua manusia, baik untuk kanak-kanak, dewasa maupun orang tua. Semua manusia pada abad ini sangat memerlukan teknologi untuk berkomunikasi antara jarak jauh maupun jarak dekat. Dengan adanya teknologi zaman sekarang yang sudah canggih memudahkan manusia untuk mengakses maklumat. Teknologi dan manusia tidak dapat dipisahkan kerana manusia tetap akan memerlukan teknologi. Hal ini kerana teknologi telah memberi manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Manfaat dapat dirasai apabila manusia bijak untuk menggunakan teknologi untuk perkara positif. Hubungan teknologi dan manusia boleh dijadikan alat untuk memudahkan kerja manusia. Antaranya ialah telefon flexibility. Telefon flexibility merupakan satu inovasi baru dalam perkembangan teknologi masa kini. Ia dapat menjimatkan ruang pada permukaan telefon tersebut kerana ia telah dikecilkan dan berat telefon tidak sama seperti telefon pintar yang lain. Reka bentuk telefon ini sesuai digunakan pada masa ini tidak kira umur. Contoh telefon flexibility adalah Samsung Z Fold dan Samsung Z Flip. Selain itu, jam pintar. Jam pintar juga merupakan alat yang dapat memudahkan kerja manusia pada era teknologi moden. Jam pintar membantu dalam memudahkan kerja seharian. Contohnya seperti menjawab panggilan telefon apabila telefon berada di tempat yang jauh. Selain itu, notifikasi yang keluar masuk dapat dipantau. Seterusnya, jam pintar juga dapat membantu dalam memantau tahap kesihatan seseorang yang memakainya. Contoh akses kesihatan yang terdapat dalam jam pintar ialah kadar nadi rehat dan aktif. Merekod langkah jalan kaki seharian, mengira kalori yang telah dibakar dan ia juga boleh diset mengikut tetapan yang kita inginkan mengikut kesesuaian latihan yang ingin dilakukan. Bateri jam pintar mampu bertahan lebih lama walaupun digunakan secara optimum, tetapi ia sesuai dengan gaya hidup aktif pemakainya. Yang terakhir adalah peralatan wireless. Pada era yang semakin moden ini, terdapat pelbagai peralatan teknologi yang tidak menggunakan wayar lagi. Antara peralatannya ialah charger, vacuum, speaker, mikrofon, printer dan sebagainya. Dengan peralatan wireless ini, ruang menjadi lebih kemas kerana tidak lagi wayar yang berselirat. Ia juga memudahkan kerja tanpa perlu memikirkan untuk membalik wayar kembali apabila telah digunakan, terutamanya pada majlis-majlis besar. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT menjadi semakin penting untuk setiap manusia. Manusia dan ICT seakan tidak boleh dipisahkan dan menjadi satu keperluan dalam menjalani kehidupan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kesan yang negatif terhadap penggunaan ICT yang menjadi beban kepada segelintir masyarakat pada masa kini. Antara poin yang pertama ialah dari segi jenayah. Perkembangan teknologi juga boleh membawa keburukan terutamanya jenayah cyber, ianya seperti kecurian maklumat, penyebaran virus, penggodam, pengembuaswayaan ke atas program dan sebagainya. Kecanggihan teknologi telah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tertentu bagi mengauk keuntungan dengan cara yang mudah. Teknologi juga telah memudahkan penjenayah untuk melakukan jenayah.
Contohnya dengan penggunaan alat bagi mengesan laptop di dalam kereta dan juga alat untuk membuka pintu kereta. Alat-alat ini banyak digunakan oleh pelayar. Yang kedua ialah membantutkan perkembangan sosial. Permasalahan ini boleh terjadi apabila kanak-kanak didedahkan dengan permainan digital tanpa pengawasan dan kawalan. Kanak-kanak ini akan bermain permainan dalam komputer kerana ganjaran dan tawaran yang ditawarkan permainan. Oleh kerana kanak-kanak mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi, mereka akan terus bermain untuk mengetahui apakah penghujung permainan tersebut. Mereka boleh ketagih dengan permainan tersebut dan akan merencatkan pertumbuhan kanak-kanak yang sepatutnya dicapai. Kecerdasan interpersonal mereka akan terbantut yang mana mereka hanya memikirkan mengenai permainan komputer semata-mata dan mewujudkan sifat sosio-emosi kanak-kanak yang mementingkan diri sendiri dan tidak mahu mengalah. Sekaligus akan menghilangkan tahap keyakinan diri kanak-kanak dengan masyarakat kerana mereka langsung tidak bercampur dengan masyarakat bagi aktiviti luar rumah. Yang ketiga ialah permasalahan remaja. Minat remaja terhadap ICT terutama teknologi internet dan alat komunikasi mendorong mereka menghabiskan masa di cybercafe dan telefon. Program seperti permainan video, chatting, menonton video di YouTube dan berbagai aktiviti yang membawa kesan dan cabaran tersendiri. Kegilaan anak remaja ini memberi cabaran kepada ibu bapa mereka. Ramai pelajar yang ponten sekolah, menyalahgunakan wang saku, meminjam wang dengan kawan, bahkan ada yang sanggup menipu dan mencuri. Kawalan dan penjagaan berterusan perlu bagi menjamin anak-anak tidak terlibat dalam kancah yang sosial. Pengurusan ICT dalam mengendalikannya. ICT ini wujud sebagai satu perantaraan untuk mengedarkan pelbagai jenis maklumat untuk tujuan yang berlainan. Contohnya pendidikan, periklanan, pemberitahuan dan sebagainya untuk memperoleh maklumat, memproses maklumat dan menyebarkan maklumat. ICT ini sudah seperti sebahagian daripada cara hidup kita sekarang. Salah satunya, ia dapat menguruskan kehidupan dan cara bekerja setiap hari kerana ia membantu dalam pengurusan pendidikan dalam membuat keputusan. Hakikatnya, ICT ini sangat membantu dan menolong mereka yang bekerja untuk berfungsi dengan lebih cekap, berkesan, cepat dan mudah membuat keputusan yang baik yang melibatkan maklumat dan proses. Selain itu, dengan adanya ICT ini, pengurusan dalam menggunakan ICT ini tidak boleh dielakkan daripada menggunakannya kerana hampir setiap masa semua orang akan menggunakannya untuk membuat pelbagai kerja seperti pendidikan jarak jauh yang kita sedang alami sekarang. Kerana disebabkan pandemik COVID-19 ini, kita tidak boleh belajar secara bersemuka, hanyalah belajar dari jarak jauh sahaja. Dan akhir sekali, dengan adanya rangkaian teknologi maklumat ini juga membolehkan aktiviti perbankan untuk melaksanakan pemindahan kewangan dan pasaran dijalankan secara online. Dengan adanya perkhidmatan ini, pengguna tidak perlu lagi untuk keluar dari rumah untuk membeli belah tanpa adanya gangguan kesesakan dan cuaca. Halangan yang sering terjadi hampir setiap individu adalah kos bagi perhantaran tidak semuanya sama. Jika seseorang tinggal berjauhan seperti 5 km, kos perhantarannya mungkin mahal berbanding orang yang tinggal berdekatan dengan kawasan perniagaan. Hubungan manusia dan teknologi boleh dijadikan urusan penting dalam kehidupan seharian kita dari segi keuangan, penggunaan media sosial, perniagaan online, pembelajaran online, berkomunikasi dan sebagainya. Penggunaan ICT pada perniagaan online dapat membantu untuk menyampaikan maklumat perniagaan kepada pihak yang berkenaan seperti para peniaga boleh membuat promosi dengan mengiklankan produk mereka melalui kemudahan internet, SMS, email dan pelbagai medium lain untuk menyebarkan maklumat dengan lebih pantas, efisien dan tepat. Teknologi baru ICT telah memberi manfaat kepada para pengguna, malah memberikan kemudahan dan kebaikan kepada syarikat. Pengguna dapat menyimpan wang simpanan mereka pada bank. Pihak bank akan memberikan layanan yang baik terhadap pengguna. Kemajuan pesat teknologi maklumat dan komunikasi telah mencetuskan penggunaan media dalam bidang pendidikan bagi membantu para pendidik dan pelajar dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Teknologi maklumat dan komunikasi yang lebih dikenali sebagai ICT adalah alat yang diperlukan untuk memproses maklumat, terutamanya penggunaan komputer, peranti komunikasi dan aplikasi perisian untuk mengubah,
menyimpan, melindungi, memproses, menghantar dan mendapatkan maklumat daripada mana-mana tempat dan pada bila-bila masa. Secara kesimpulannya, teknologi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Manusia pada masa kini akan tetap memerlukan teknologi dalam memudahkan aktiviti mereka. Kebijaksanaan penggunaan dalam ICT dapat diperlihatkan melalui manfaat dan kebaikan ICT. Teknologi yang terus berkembang kelak mungkin akan terus membawa ke kehidupan peradaban manusia yang lebih maju dari era sekarang yang kita alami. Oleh itu, perkembangan ICT yang kian pesat haruslah digunakan dengan seimbang dan sejajar dengan perubahan era kemodenan. Sekian, terima kasih.